Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada 10 malam yang kedua. 10 Ramadan, 10 Alhamdulillah. Yang masih cukup cepat masa berlalu, sudah pun masuk pada semester kedua dalam kita berpuasa Ramadan. Di dalam Ramadan ini selain daripada berpuasa, Ramadan juga adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebagai suatu amalan tambahan, amalan sunnah, dan kita panggil sebagai solat sunat tarawih. Jadi selain daripada bulan puasa, Ramadan juga dikenali dengan bulan Al-Quran. Ramadan juga dikenali dengan bulan zakat. Ramadan juga dikenali dengan bulan salat. Kira apa yang ada dalam Ramadan merangkumi semua perkara yang dinuntut di dalam rukun Islam. Bahkan bagi orang yang menunaikan ibadah umrah dalam bulan Ramadan diberikan pahala menyamai pahala haji. Jadi di situ menjadi bukti bahawa puasa Ramadan di dalam Ramadan mengandungi pelbagai gabungan tuntutan-tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, yang mana membawa balik kebaikan itu kepada diri kita. Tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa sekalian, di dalam Islam ini ada 5 hukum. 5 hukum yang tertakluk dalam apa dua tindakan kita, kerja buat kita. Yang pertama yang namakan wajib. Yang kedua kita namakan yang haram, yang dilarang. Yang ketiga dinamakan yang sunat. Yang keempat dinamakan yang harus. Yang kelima yang makruh. Sunat, makruh, harus. Jadi kesemua 5 perkara hukum ni Allah Ta'ala tetapkan kita kepada kita bukan sekadar hukum. Bila kita berbuat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita menganggap dia sebagai hukum, maka seolah-olah kita dipaksakan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Contohnya berkaitan dengan undang-undang jalan raya. Saya nak buat contoh undang-undang jalan raya. Tuan-tuan lalu kat jalan raya ni kira tak ambil lesen L ni. Kira-kira contoh macam orang tak ambil lesen L. Asal boleh bawa motor ataupun pegang steering, tekan minyak jalan. Bila lalu atas jalan raya tu dia tengok apa kena kat sini ada line kuning ni. Kat bahagian tepi ni ada line kuning, tengah ada double line. Sampai kat traffic light ada petak-petak pula. Petak-petak kuning. Jadi kita pun tak faham apa masalahnya dekat sini ada line putus-putus. Yang ni ada double line, ni tepi ada line kuning, tengah ada petak kuning. Jadi kita tengah bawa kereta, tiba-tiba ditahan oleh pasukan polis Kuala kan. Jadi kita pun pasal apa saya ditahan je. Awak dalam undang-undang boleh jalan. Jadi seolah kita rasa tertekan dengan banyaknya lain yang berbagai-bagai itu. Disebabkan kita pun tak faham apa yang masuk undang-undang tersebut, menyebabkan kita rasa macam terhimpit dengan macam-macam undang-undang. Atas jalan raya itu pun ada undang-undang. Jadi rasa susah dalam hidup. Tetapi apabila kita faham, kita masuk kelas belum bersepadu sekolah memandu, masuk, barulah kita faham rupanya line kuning itu diadakan untuk tidak membenarkan kereta parking tepi. Contohnya, sebab ada bahu jalan yang tinggi. Jadi orang kalau letak kereta tepi itu menghalang lalu lintas. Ada double line, kita faham, tak boleh nak potong. Sebab itu kawasan yang bahaya kerana ada curang ataupun bukit-bukit ataupun kawasan selekok. Kita faham tak boleh berhenti kat petak kuning. Kenapa? Kerana kalau traffic light bertukar color, kereta sangkut tengah line kuning, yang lorong baru keluar akan sangkut. Nampak? Jadi bila kita faham sesuatu undang-undang, suatu hukum, maka kebaikan undang-undang itu balik kepada siapa? Diri kita balik. Dengan kita memahami peraturan itu, manfaat itu balik kepada kita. Kita tak potong double line, selamat daripada bertembung dengan lori dan motor daripada arah
tak berhenti atas petak kuning, selamat kita daripada dihorm dia orang kerana sangkut pengadilan dan sebagainya. Begitu juga dengan segala ibadat yang berkaitan dengan 5 hukum ini. Bila kita tak faham undang-undang ini, peraturan ini, maka kita rasakan apalah Allah Ta'ala ni, yang ni haram, yang ni wajib, yang ni harus, yang ni sunat, yang ni makruh, macam-macam sangat hukum ni. Ya, kenapa kita rasa begitu? Kerana kegagalan kita memahami apakah hikmah dan rahsia di sebalik setiap peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Ya. Termasuklah Ramadan. Puasa Ramadan ini Allah Ta'ala sistemkan dengan suatu undang-undang yang memberi manfaat balik kepada diri kita. Apa-apa perkara yang Allah suruhkan kepada kita, yang kalau kita tak buat, membinasakan diri kita balik, Allah Ta'ala namakan dia wajib. Lepas saya ulang dengan bahasa yang lain. Undang-undang, peraturan, hukum Allah Ta'ala yang bernama wajib, Allah tetapkan kepada kita untuk apa? Untuk maslahat kita balik. Kalau tak buat, kita akan binasa. Lepas bukan suka-suka Allah kata ni wajib, ni sunat dia, bukan. Contohnya kita ada kereta, masih contoh kereta je lah. Kita ada kereta, undang-undang kereta mengatakan bahawa setiap 5,000 km kena tukar minyak, kena tukar air filter. Ya, setiap 10,000 kena tukar minyak jebok. Betul kan? Maka dia tulis itu dengan pen merah, dengan dakwat merah, amalan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan kereta anda mengalami kerosakan. Jadi takut tak kita tengok peraturan ni? 5,000 kita pergi tak? Pergi kan? Orang yang beli kereta baru 1,000 terus pergi tak? Servis tukar. Pasal apa pergi? Takut. Takut. Lepas overhaul ke, dia kata mekanik kata wajib jangan tutup 110, 80 je. Kita buat 80 kan? 80. Sebab kita tahu kalau kita tekan 16, kompor pergi balik lagi, overhaul balik sekali. Jadi amaran dan peringatan daripada mekanik itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita. Sebab itu Allah Ta'ala dengan contoh yang sama meletakkan sesuatu hukum itu wajib. Kenapa? Kerana ada kebaikan yang akan pulang balik kepada diri kita sendiri. Baik, dalam bulan Ramadan berkaitan dengan puasa, apa kebaikan? Ya, Allah Ta'ala menjaminkan kebaikan untuk diri kita, iaitu untuk memperbetulkan balik proses seluruh badan daripada rambut sampai ke ujung kaki, tubuh badan fizikal kita. Ibarat kata Ramadan ini sebagai spa, pusat perawatan kecantikan, tanpa nak bayar apa-apa kos. Masuk dalam itu, Allah akan buat overhaul lagi daripada kepala sampai kaki. Sebab Allah kata siapa yang tak masuk aku punya bengkel untuk overhaul engine dia, lanak dia. Tuan-tuan, kalau tak puasa lah, kalau kita dah tak puasa, dari segi hukum akal, undang-undang fitrah alam ini, saya rasa tuan-tuan umur 30 dah jalan. 30 tahun dah jalan, dah ada lah. Pasal apa? Mengalami kerosakan jam. Kalau kereta tu accident total loss, tahap tu VOS. Ya. Pasal apa saya kata tu? Buktinya pada hari ini kita makan macam ni. Zaman Datuk Onyang kita mungkin semua makan benda yang organik, benda yang asli. Ya, kita manusia ni orang asli. Siapa mengaku dia orang asli? Tahu? Ya. Mengaku orang asli. Bagus. Ya, kita ni orang asli, orang yang organik. Manusia ni ialah unsur yang organik yang Allah Ta'ala ciptakan daripada 114 unsur di alam semesta. Ya, 114 unsur alam semesta ada dalam badan kita. Kalau kita belajar ilmu kimia tu ada jadual kimia. Ya, jadual punya hidrogen, nitrogen, oksigen dan sebagainya itu ada 114 unsur. 114 unsur tu ada dalam badan. Ya, mana kita ni adalah benda yang organik yang memerlukan untuk stabil badan kita masuk benda yang organik. Ya.
Untuk stabil badan kita, kena makan apa yang dipanggil sebagai molekul. Bukan makan ayam. Ini cerita sains sikit ni. Sains fiction sikit. Faham tak faham bukan okey. Satu-satu benda kalau seimbang dia nama dia molekul. Kalau dia tak seimbang nama dia ion. Okey, sebiji limau dia boleh jadi molekul, dia boleh jadi ion. Macam mana? Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, betul ya? Okay. Bagi sebiji limau, dia ada pasangan dia. Pasangan dia kutub utara dan kutub selatan, cas positif dan cas negatif. Sebab tu cara betul kita nak potong limau ialah potong daripada rentas kutub utara ke kutub selatan. Daripada pusat tangkai sampai ekor. Di bawah limau tu ada ekor dia, ada pusat juga. Yang sini kesan patah daripada tangkai, bawah tu ada ekor dia. Timun pun ada tangkai, ada ekor, betul? Apa saja Allah ciptakan di dunia ni, kalau asal namanya buah, dia ada kutub utara, kutub selatan. Bila kita potong limau betul dengan kutub utara, kutub selatan, maka buah limau tu kita namakan molekul kerana terpelihara kutub utara dan kutub selatan. Bila makan, selamat. Perut tak sakit. Kalau kita potong dia ikut khatulistiwa, potong tengah, akan memutuskan rantaian molekul utara dan selatan, ataupun cas positif dan negatif daripada limau itu akan terputus. Sekarang suka orang style potong tengah, lepas tu buat potong senang, kupas tu dia jadi bunga-bunga kan. Itu makan tu sakit pun. Pasal dia sudah bertukar menjadi ion, kerana tiada keseimbangan antara molekul proton dan elektron, positif dan negatif. Potong timun pun mesti potong daripada kutub utara, kutub selatan. Tembikar pun sama. Segala apa buah-buahan mesti potong berdasarkan kutub dia. Baru lepas tu nak cincang, tak apa. Untuk menjaga sama ada dia menjadi molekul atau ion. Ayam pun sama. Ayam yang kita makan pada hari ini, ayam molekul ke ayam ion? Ayam ion. Ayam ion. Pasal apa? Dia dah cucuk dengan antibiotik, cucuk dengan hormon, cucuk dengan apa sebagainya. Ayam yang sebenar, ayam kampung, itu ayam molekul namanya. Ayam kampung, dia makan cacing, makan ulat, makan nasi buah-buah yang kita buang. Itu ayam molekul. Ayam yang ada sekarang ayam ion. Ya. Pasal dalam badannya lebih banyak kimia daripada daging. Baik, saya nak cerita ni pasal apa? Kerana ceritakan tentang sistem badan kita. Badan kita ni badan yang organik, yang semula jadi, yang asli. Okay, dalam badan kita ni ada satu scanner. Scanner ada kat sini. Nama dia thyroid. Okay, namanya thyroid. Thyroid ialah scanner pada badan kita. Bila kita masuk sesuatu yang bersifat molekul, yang betul positif dan negatifnya seimbang dengan sesuatu makanan, bila masuk thyroid kita akan scan. Tip macam bermisol. Tip. Thyroid akan scan, dia kata yang masuk ni limau. Pasal limau tu molekul yang betul potongannya tadi masuk, rasa dalam tekak ni, thyroid kita scan, dia kata limau. Thyroid akan bagi tahu kepada pineal dan pituitary supaya keluarkan apa yang sepatutnya dalam perut. Okey? Jadi thyroid bagi tahu otak, otak bagi tahu perut bahawa limau akan masuk. Jadi perut akan mengeluarkan jus yang bersifat alkali untuk seimbangkan limau yang bersifat asid. Sebab tu bila kita makan molekul yang betul scan oleh thyroid bagi tahu betul limau, perut akan standby dengan apa kimia yang sepatut untuk sambut di limau. Jadi bila asid bertemu dengan alkali daripada perut, dia akan natural, maka perut kita tak sakit. Makanlah 10 biji limau pun tak akan mengalami kesakitan pasal maklumat yang dapat daripada thyroid betul limau. Masuklah ayam. Ayam ion. Ayam ion. Jadi limau dah organik betul. Limau molekul. Masuk ayam ion. Sebab dia ada keseimbangan pada ayam tadi. Dah campur kimia,
Masuk melalui thyroid, kita punya thyroid scan. Tip. Apa bondo ni? Apa bondo ni? Thyroid bagi tahu otak, otak lah dia pun tak tahu bondo. Otak bagi tahu perut, pokok dia tahu lah apa dia cakap. Masuk ayam tu, perut pun boning, dia nak buat apa? Nampak macam ayam, tapi kata thyroid bukan ayam. Ya? Dia rupa, hantar, buat apa balik. Ya? Sebab tu makanan kita tidak memberi kesan khasiat pada badan. Makan sepinggan, keluar sepinggan, dia punya pinggan pilih keluar. Pasal apa? Badan kita tidak dapat mengenal pasti apa sekarang ini kita makan. Sebab semua sudah bercampur dengan pengawet, pewarna, bahan kimia yang tak tahu apa benda. Makan kek beri pula, ada bagi lah dulu, lagi body. Jadi nak ceritanya, bila baru kita tak faham apa benda yang masuk, ngaku dia main gasak je, gasak dia nak simpan, gasak dia buang, dia buang. Menyebabkan berlaku penyimpanan toksin yang terlalu banyak dalam badan kita. Ya. Berlaku toksin bekas. Ya. Jadi toksik dalam badan kita terlalu banyak. Ya. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan Ramadan untuk tadi membetulkan dan repair balik seluruh sistem badan kita. Tambah pula dengan cara waktu makan kita yang sangat buruk. Ya. Kalau sistem badan kita sepatutnya memproses makanan setiap 4 jam. Ya, saya pernah cerita ni, saya ulang balik. Yang mudah sekarang saya ulang cerita dulu. Badan kita memproses makanan 4 jam. Kalau masuk nasi lemak pukul 8, pukul 2 boleh baru selesai nasi lemak tu diuraikan. Kemudian peringkat jam yang ke-5, yang ke-6, ke-7 barulah proses pembuangan toksin. Jawab. Kira 4 jam pertama tu kodoh nak uraikan apa yang masuk. Masuk jam ke-5 barulah nak dipilih-pilih mana yang toksin, mana beracun nak dibuang. Okey? Cuba kita tengok sehari kita makan je, pukul 7.30 nasi lemak makan, ya. 8.30, 9.30, 10.30 minum pagi, roti telur, 2 kopi. Baru kata nantilah dulu nasi lemak ni tak ada. Orang lontar apa masuk enggak roti telur lagi bro. Ya, baru habis nasi lemak dia baru nak tiga roti telur tu. Pukul 10.30 boleh, 2 boleh, 1 makan nasi. Makan tengah lagi ayam masak merah. Ya, dengan selalu apa bergetil lah boleh masuk. Ya. Baru kata roti telur tak pilih nak boleh masuk. Pukul 2.30, 3.30, 4.30 balik singgah beli cakui. Kono pula kopi cap kapal api. Ya, memang tahu kan. Antara bola perut. Oi, betul apa bodoh ni? Ya. Nampak dia nak bodoh. Ya. Bola mana ada tak habis ni. Pukul 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8. Cukup 4 jam masuklah nasi lemak. Dan apa masak lemak cili api. Ya, ikan salai panggang, ikan salai ni. Masuk perut dengan kuning pula kata perut kan. Oh yang pukul 10 kan minum. Jadi nak ceritanya cycle makan kita sehari tak pernah cukup 4 jam. Tak pernah cukup. Macam orang kerja pejabat lah. Orang hantar fail satu baru belik-belik fail tu hantar 10 fail lagi. Nanti dah tu tak lah. Abik tu pojok kawan letak 10. Baru nak buka fail yang ke-8 dah datang satu bunyi dah fail lagi. Itulah yang jadi selama seboleh bulan. Cuba tengok apa jadi perut itu. Ya. Apa jadi sistem pencernaan kita, apa jadi dengan darah kita, apa jadi dengan segala-gala dalam kita. Rusak lagi. Poning perut. Nak selesaikan semua benda-benda yang masuk bertubi-tubi tak berhenti-henti. Ya. Tambah pula cara tidur kita pun tak betul. Ya, kita tidur nanti. Tapi nak cerita tadi makan tadi. Ya. Jadi datanglah Ramadan. Ramadan ni datang kepada kita tuan-tuan. Sahur pukul 5. Ya, kalau nasi apa tadi 5, 6, 7, 8, 9. Pukul 9 habiskan nasi yang makan sahur. Start pukul 10 baru ni buka fail lama. Mana fail lama tu dah dia. Ya.
Ini pakai tidak ni dalam orang cukup buang. Jadi pakai ini yang dia. Kan? Jadi mana-mana yang banyak bersarang ke tuan-tuan yang kotor-kotor itu file-file lama tu. Ya. Itu dia buka balik file pilih. Mana tak pakai buang, mana pakai ambil. Jadi daripada pukul 9, 10, 11, 12, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangkan lebih kurang 10 jam dia dapat buat sorting balik. Kalau dia apa 5S lah, sesi apa dah, semua dia susun balik, buat label balik betul-betul, ya. Baru teratur semua sistem selama 29 hari 30 hari. Agak-agak cantik tak berani dia? Cantik. Sebab tu bila sampai 29 hari 39 hari, nama dia Idul Fitri. Idul itu masuk dalam bahasa Arab, lebih kurang juga bermaksud kembali. Ada yang untuk kembali. Fitri itu fitrah, kembali kepada fitrah. Mana kita pada 29 bulan 30 bulan macam baru beranak keluar daripada perut mak kita, badan kita clean, bersih daripada semua toksin-toksin kekotoran yang tak betul yang terganggu selama 11 jam dan 11 bulan daripada makanan kita, beranak balik kita bersih. Sebab tu puasa ni bukan saja menghapuskan dosa yang solat Ramadan iman dan ihtisab berkufirau mata pada meminta ni, bukan dosa saja selesai. Segala kotoran badan kita pun selesai bersih dengan 30 hari 29 hari daripada bulan Ramadan. Nampak tak? Kalau Allah tak wajibkan negara, Allah kata ni dah bulan Ramadan ni, pokok dia kau lah nak puasa tak nak puasa sudah. Pukul berapa kau nak sahur lah, kau nak pukul bila pukul lah. Kau tak nak puasa pun tak salah kan. Kau macam tu lah. Itu saya kata umur 30 dah jalan lagi kan. Ya. Sebab tu yang panjang lagi umur tu aduh. Apa yang panjang tu mana puasa tu. Yang mana yang jalan tu tak puasa ya. Nak sentuh nak faham kan. Sebab tu Allah tetapkan wajib. Pasal dia tahu kalau aku tak jadikan golongan wajib, aku buat dia kategori sunat, kategori harus, syukur-syukurlah nak puasa tak puasa, akan binasa pada dia. Termasuk solat, termasuk zakat, termasuk haji. Kenapa Allah tetapkan dia menjadi agenda mesti buat? Sebab manfaat dia akan balik kepada itu. Ya. Tetapi saya nak ingatkan, jangan rosakkan 30 hari 29 hari Ramadan ini dengan bazar Ramadan. Jangan rosakkan dengan bazar Ramadan. Bukan salah orang nego bazar Ramadan, dihambat ke orang menego. Nak cerita bahawa makanan di bazar Ramadan kalau dibuat persiapan persediaan yang betul cara, yang bersifat molekul makanan. Karena kalau dibuat air buah memang blender sungguh. Tombikai memang nampak tembikai ke belakang tu dia blender. Kalau limau memang nampak limau. Tapi posan dia potong-potongan. Jangan macam ni. Kalau dia makan sikit pun. Ya. Jadi mana nampak. Kalau ayam ni nampak ayam ni. Dan bukanlah dia sebut sembelih, tapi nama mana makanan-makanan yang sebenar. Kalau air itu nampak color dia lebih, mana pakai pewarna saja. Pakai macam lain nak cerita kan. Ini tak membawa kesan yang baik kepada badan kita yang Allah dah buat program tadi nak cucian badan kita. Tapi dalam masa yang sama kita nak tak tolong untuk bersihkan badan, masuk juga benda-benda yang macam-macam ni. Ya. Lepas itu cara yang betul untuk kita berbuka ni dalam keadaan nak membawa kesihatan lagi lah. Ya. Antara perkara lain berkaitan dengan berbuka. Betul-betul. Sikit. Ya, berkaitan dengan berbuka. Tuan-tuan kena bezakan antara berbuka dan makan malam. Ya. Jadi bila azan maghrib tuan-tuan berbuka makan 3 biji kurma, minum air kosong, mayang. Itu nama berbuka. Kalau dah duduk ke meja, buka tudung saji, itu dah nama makan malam. Ya. Jadi kena berbuka dulu, asingkan. Berbuka satu, makan malam satu. Sebab apa kita kena berbuka? Ya? Kerana berbuka ini memberikan ruang untuk badan kita bersedia. Macam kilang, bekerja baru datang, pasang lampu, pasang kipas, onkan mesin, baru production lain jalan. Ya? Kalau kita makan malam tu,
datang kodoh, punchkan, buka lampu, dah ada orang barang semua. Lampu tak sampai nyala lagi, mesin tak jalan lagi. Dah buat tepek-tepek ayam ada, pertabak dah bersepah-sepah, tak sampai nak kodoh. Ya. Jadi kesian juga perut itu. Ya. Jadi kena asing. Mana yang makan malam, mana yang berbuka. Memanglah kalau kita dah buat lama lah kata orang selalu duduk depan meja tu makan terus lah, orang tunggu. Nah, di situlah ya tidak membawa pesan yang baik kepada kesihatan kita. Ya, makan kurma tu lah ada cara dia. Kurma ni juga ada berapa jenis? 4 jenis yang terbaik. Yang pertama kurma ajwa. Ya, yang kedua maghrib, yang ketiga safawi, yang keempat maryam. Kalau nak cari kurma carilah 4 jenis. Ya, yang pertama kurma ajwa tu tak boleh makan banyak-banyak. Ya. Kalau makan banyak-banyak kita jatuh sakit. Walaupun kata kurma Nabi makan banyak kita jatuh sakit. Sakit apa tuan-tuan? Sakit poket. Masa mahal. 1 kilo 80 ringgit sekali mana tu? Pak sikit gitu kan. Makan Nabi dia jual. Jadi kita tahap sodang-sodang tu kurma Maryam ya. Yang ada di pasaran, kurma yang dimakan oleh Siti Maryam. Ketiga, mana dia nak melahirkan Nabi Isa. Kurma Maryam itu yang banyak. Jadi kalau yang borong-borong yang banyak minta Maryam. Ya. Kemudian cara makan kurma yang betul juga ialah kita makan kurma itu atau biji itu, selaput biji itu yang kita makan. Jangan buang. Selaput biji kurma itu mengandungi 65% kebaikan kurma. Kurma itu 65% khasiatnya ada kat selaput kulit itu. Selaput biji itu. Biji itu ada selaput itu mempunyai 65% kebaikan kurma. Dan kelebihan dia 3 kali ganda kebaikan kolagen yang ada di pasaran. Kalau orang kita nak beli kolagen laut lah, kolagen itulah, tak payah ya, sumbikkan tu. Sumbik di kurma. Kumpil kan nah kau apa kolagen. Yo, ya kandungannya yang paling banyak. Ya, jadi tak payah buang-buang di kolagen tu. Tapi janganlah makan kulit tu yo. Kan kurma banyak tapi tak ada kosong mesti. Kalau nak ukur dengan badan kulit tak boleh kan. Itu mana kebaikannya. Ya. Dan tambah yang last sekali tentang yang penutup saya sebut tentang tidur. Ya. Ini saya nak mengaitkan dengan Nabi besar Nabi sumu tersibukan berpuasa termakan sihat. Dan last sekali berkaitan dengan tidur. Ya, saya nak pesan kepada semua. Ya, tidur pun awal. Ya, tidur mesti sebelum pukul 12. Ya, tidur sebelum pukul 12. Bangun yang paling baik pukul 3. Tidak pun sejam sebelum subuh. Itu waktu yang terbaik. Ya. Kenapa? Kerana malam ni satu tidur ni kena tidur dalam gelap. Tuan-tuan tak boleh pasang lampu apa pun. Mesti kena gelap segelap-gelapnya. Ya. Sebab tu orang kampung lama kita sihat kan? Sihat. Pasal bila dia padang pelito memang gelap tu. Belakang benda lepas semua. Betul tak? Kampung betul tak? Pokok betul gelap tu. Kalau silap-silap buka-buka nak gonceng ada baju boleh. Kena haji semua kan? Ya. Gelap. Saya nak katakan pasal apa kena gelap. Pasal mata kita ni ada bahagian dalam tu namanya retina. Retina ni kodoh dia pun menangkap cahaya. Walaupun kita pejam mata tuan-tuan, kelopak mata kita ni kalau kena lampu kita nampak tak merah tu. Nampak kan? Makna retina kita boleh pesan. Dia nampak kelopak mata tu ada merah lagi, dia akan kata hari masih siang. Bila dia kata hari masih siang, dia akan stopkan semua kerja-kerja pemulihan badan kita dengan stop. Ganti sel yang rosak, gantikan darah yang pecah-pecah ataupun nak buangkan toksik-toksik, dia akan berhenti. Pasal dia kata hari masih siang, tumpukan kaklah tenaga untuk bekerja. Ya faham? Ya. Jadi bila kita padamkan lampu sepadam-padamnya gelap, retina mata kesan kata memang dah gelap, hari dah malam. Barulah dia beritahu semua anggota badan yang mana berkaitan ni, barulah proses. Mana yang patut kulit diganti, rambut yang kena tumbuh, apa semua tulang yang kena tampal. Itulah yang berlaku sepanjang pukul 2 malam sampai jam 3 pagi ke 5 pagi.
Sebab tu bila siapa-siapa yang tidur dalam keadaan cerah, dia bangun pagi esok, dia akan rasa poning badan. Rasa letih, rasa nak pergi kerja, tak semangat. Kenapa? Badan tu sebenarnya tak cukup rehat. Yang tidur tu mata je, tapi badan tu semua tak rehat pasal dia beranggapan hari masih siang, pasal masih adalah padam semua. Tidur segelap-gelap. Ya. Itu cara kalau nak sihat. Baru nampak keceriaan muka pada waktu pagi itu pasal semua tenaga tu sudah di refresh balik. Ya. Baru tu. Ya. Jadi itulah sikit sebanyak ya, terus hari ini belajar sains sikit ya. Berkaitan dengan Ramadan dan kesihatan berdasarkan ilmu sains. Sains itu ilmu Allah Ta'ala semua. Ya. Jadi itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.